Pahlawan. Pada 31 Julai 2021, Perhimpunan Keluar dan Tanda Pahlawan telah berlangsung berhampiran Dataran Merdeka. Sebarang perhimpunan sewaktu pandemik COVID-19 ini adalah tidak dibenarkan dan perhimpunan sewaktu pandemik COVID-19 ini adalah salah di bawah Peraturan 17 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 dan Seksyen 21A Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Seramai 400 peserta menyertai Perhimpunan Keluar dan Tanda Pahlawan berhampiran dengan Dataran Merdeka. Pada 20 Ogos 2021 pula, didapati seramai 31 ahli Sekretariat Solidariti Rakyat yang juga pengatur Perhimpunan Keluar dan Tanda Pahlawan telah berhimpun sekali lagi sambil membakar lilin dan memegang kain rentang warna putih bertulis "Berlangsung kawal jiwa-jiwa yang telah pergi" sebagai program memorial memperingati mereka yang gugur disebabkan COVID-19. Kesannya, matlamat untuk mencapai perpaduan yang diidamkan seperti rakyat bertanggungjawab antara satu sama lain dan kehidupan dalam kestabilan politik semakin pudar apabila perhimpunan tersebut menambah kegusaran dalam hati rakyat terhadap peserta-peserta perhimpunan yang berpotensi tinggi akan menjadi medium penyebar virus COVID-19 di samping keadaan politik yang tidak stabil di mana menimbulkan ketidakpuashati ramai pihak kerana majoriti rakyat pula melihat kebanyakan ahli politik lebih mementingkan kedudukan masing-masing daripada kepentingan rakyat. Baiklah, sekarang saya akan bercakap tentang kesepaduan. Jika dilihat, tahap kesepaduan di negara kita telah pun dicapai dan Malaysia sekarang berada dalam keadaan aman, stabil, makmur dan juga sejahtera. Contohnya, kesepaduan dari segi sosio-politik federalism di mana berlakunya pertukaran kerajaan tanpa tumpah darah. Tetapi harus diakui bahawa terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Berikutnya, saya akan bercakap tentang nilai dan sikap yang ditujukan oleh peserta-peserta perhimpunan tersebut. Yang pertama ialah nilai tidak bertanggungjawab. Hal ini kerana memburukkan lagi kesusahan rakyat yang terjejas kehidupan mereka ketika kemelut COVID-19. Selain itu, kempen itu juga tidak membantu rakyat yang terkesan akibat perintah kawalan pergerakan, malah tiada kena-mengena dengan usaha membantu rakyat. Yang kedua ialah nilai ketidakadilan. Ketika rakyat amat terkesan akibat pandemik ini, tapi lebih ramai yang nak berpolitik, desak parlimen dandun untuk bersidang, dan ahli politik pula lebih sibuk untuk menjatuhkan kerajaan. Ini menyebabkan fokus untuk membantu rakyat diketepikan. Yang ketiga ialah nilai keimanan, iaitu pada 20 Ogos yang lalu, didapati seramai 31 ahli Sekretariat Solidariti Rakyat yang juga penganjur Perhimpunan Keluar dan Lawan telah berhimpun sambil membakar lilin dan memegang kain rentang warna putih bertulis "Berlangsung kawal jiwa-jiwa yang telah pergi" sebagai program memorial memperingati mereka yang gugur disebabkan COVID-19. Sikap yang ditunjukkan oleh peserta-peserta perhimpunan ini ialah mereka memperjuangkan 3 tuntutan, iaitu yang pertama agar Perdana Menteri meletak jawatan. Yang kedua ialah ahli parlimen dibenarkan berbahas semasa sidang 5 hari bermula 26 Julai dan moratorium pinjaman automatik diberikan buat semua tanpa sebarang faedah. Yang kedua ialah sikap tidak menjaga SOP, iaitu Standard Operating Procedure. Mereka didapati memakai pelitup muka, namun dari segi penjarakan sosial, mungkin mereka terlupa kerana apabila berjalan mereka rapat antara satu sama lain. Walaupun ia perhimpunan aman bagi maksud sosial, keagamaan dan sukan tidak dibenarkan sama sekali seperti yang terkandung di bawah Peraturan 10 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, iaitu langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021. Saya sebagai seorang pelajar diploma undang-undang, saya berpendapat bahawa penyatu paduan bukanlah satu perkara yang baru. Samsul Amri Baharudin berpendapat sejarah hubungan kaum di Malaysia berlaku trend pasang dan surut yang boleh dibahagikan kepada 3 fasa penyatu paduan kaum seperti
tempoh pertama iaitu fasa konflik di mana ia merupakan fasa selepas tamatnya Perang Kedua. Seterusnya, pada fasa kedua pula merupakan fasa kestabilan tetapi tegang. Dan terakhir ialah tempoh ketiga iaitu fasa kesepaduan sosial. Walau bagaimanapun, masih terdapat rintangan yang wujud dalam penyatu paduan masa kini seperti tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain, suasana politik berdasarkan kaum, rintangan mentaliti dan lain-lain. Dan disebabkan retaknya perpaduan antara kaum, maka wujudlah pendekatan anarkis dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya anak-anak muda bakal pemimpin negara. Mengapakah saya berkata begitu? Ini jelas ditunjukkan pada 31 Julai 2021, seramai 400 lebih penunjuk perasaan berpakaian hitam berarak ke Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Ini bertujuan menuntut mantan Perdana Menteri kita yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan dan mendakwa pentadbiran PN salah urus wabak COVID-19. Untuk anarkis bermaksud falsafah politik dan ekonomi politik yang radikal, atau secara ringkasnya ia bererti tanpa penguasa atau tanpa pemerintahan. Maksud yang dibawa hampir serupa dengan perhimpunan keluar dan hashtag lawan yang melanggar perlembagaan negara iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988/342 yang menunjukkan bahawa tiada seorang pun dibenarkan untuk berhimpun atau terlibat dalam mana-mana kawasan tempatan jangkitan sama ada bagi maksud keagamaan, sukan, rekreasi, sosial dan kebudayaan. Justru ini jelas bertepatan dengan pendekatan anarkis iaitu tidak menghormati perlembagaan dan kedaulatan undang-undang kerana mereka mahukan kebebasan mutlak tanpa kawalan. Sebagai rumusan, rakyat Malaysia sepatutnya tidak boleh mengadakan, menyertai ataupun terlibat dengan perhimpunan yang sedemikian. Perhimpunan keluar dan lawan sepatutnya tidak berlaku di negara kita, lebih-lebih lagi pada musim pandemik yang melanda di negara kita sekarang. Sebaliknya, rakyat perlulah bersatu hati dan berganding bahu bersama-sama untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berlaku di negara kita. Hal ini adalah untuk mengelakkan perpecahan berlaku antara masyarakat yang boleh menjejaskan tahap perpaduan yang telah dicapai di negara kita. Selain itu, bagi mengekalkan perpaduan di negara kita, rakyat perlulah mempunyai sikap bertanggungjawab, adil dan bijaksana dalam melakukan setiap tindakan. Oleh itu, jelaslah bahawa perhimpunan keluar dan lawan adalah satu tindakan yang salah dan tidak sepatutnya berlaku di negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bersatu hati dan bersama-sama dalam mengekalkan perpaduan yang telah dicapai di negara kita.